Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Najwa akan terangkan tentang entiti perniagaan. Entiti perniagaan merupakan satu badan perniagaan yang mempunyai fungsi tersendiri. Perniagaan boleh dikelaskan berdasarkan bentuk pemilikan perniagaan, aktiviti perniagaan yang dijalankan, sektor industri di mana perniagaan itu beroperasi, jenis keluaran yang diterbit dan dipasarkan, dan juga peringkat perniagaan dalam aliran industri. Okey, situasi yang pertama ialah Pak Abu telah menjalankan perniagaan menjual burger dan dia telah memilih entiti perniagaan iaitu milikan tunggal. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Afifah. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai milikan tunggal. Maksud milikan tunggal ialah sejenis perniagaan yang dimiliki dan dikawal oleh seorang individu sahaja. Kelebihan yang ada pada milikan tunggal adalah yang pertama, mudah ditubuhkan, dikembangkan dan dibubarkan. Maksudnya kat sini, perniagaan Pak Abu mudah ditubuhkan, dikembangkan dan dibubarkan kerana perniagaan tersebut hanyalah kecilan sahaja. Dan yang kedua, kos penubuhan perniagaan Pak Abu adalah mempunyai kos yang rendah. Yang ketiga ialah pemilik perniagaan iaitu Pak Abu bebas untuk mengurus, mengawal dan membuat keputusan perniagaan tanpa perlu menunggu daripada mana-mana pihak. Maksudnya sebab dia seorang yang uruskan perniagaan ni, so dialah yang selayaknya buat keputusan. Dan yang keempat, cukai pendapatan secara perseorangan dan akaun perniagaan Pak Abu tersebut tidak perlu diaudit semasa dilaporkan kepada lembaga hasil dalam negeri. Dan yang terakhir, Pak Abu dapat mendapat kepuasan yang lebih kerana untung dan ruginya ditanggungnya sendiri tanpa perlu berkongsi dengan mana-mana pihak. Seterusnya saya serahkan kepada Ayu. Okey, seterusnya adalah kelemahan pemilikan tunggal. Okey. Aset peribadi Pak Abu ni bersiko tinggi kerana bentuk perniagaan ini believity tidak terhad. Maksudnya kat sini, hasil yang akan dapat di tiap hari itu adalah tidak terhad. Dan seterusnya adalah modal, idea dan kemahiran pengurusan Pak Abu yang terhad menyukarkan pengembangan perniagaan. Dan yang terakhir adalah masa kerja Pak Abu panjang dan tidak bebas untuk bercuti panjang. Maknanya kat sini adalah Pak Abu kalau dia bercuti panjang akan menyebabkan perniagaan itu akan mengalami kerugian. Seterusnya. Okey, seterusnya ialah situasi yang kedua. Pak Kasim membuka kedai runcit dan dia telah berkongsi dengan rakannya. Tetapi Pak Kasim telah memilih entiti perniagaan iaitu syarikat. Seterusnya saya serahkan kepada Karunisa. Okey, perniagaan syarikat iaitu sebuah perniagaan sendirian merujuk kepada perniagaan yang dimiliki dan diusahakan individu tertentu yang biasanya mematlamatkan keuntungan. Entiti perniagaan sendirian menjalankan berbagai-bagai aktiviti perniagaan. Syarikat perniagaan dan korporat adalah perniagaan yang tergolong dalam kategori Pak Kasim. Dia menjual burger, jadi dia mentingkan keuntungan dalam perniagaannya. Okey, apabila sesuatu pengusaha tu dia memilih bentuk pemilikan yang salah. Okey, contohnya macam tadi, dia memilih sepatutnya dia pilih perkongsian tapi dia pilih syarikat. Okey, apabila kita pilih syarikat ni, proses penubuhan melibatkan perbelanjaan yang tinggi. Lepas tu tanggungjawab adalah terhad, maka pihak syarikat kewangan tu akan cukup berhati-hati untuk memberi dana kepada pengusaha tersebut. Okey, penjualan saham juga kepada orang awam tidak dibenarkan. So dekat sini kesimpulannya, apabila kita nak melakukan sesuatu perniagaan, kita kena pastikan bentuk pemilikan yang kita pilih itu betul-betul sesuai dengan perniagaan yang kita nak jalankan tu. Kita kena pastikan betul-betul sesuai. Kalau kita tak reti nak tentukan entiti mana yang sesuai dengan perniagaan kita tu, kita boleh rujuk kepada orang yang berpengalaman tentang entiti perniagaan tersebut. Yang tu je.
Okey, terima kasih. Terima kasih. Tak ada apa lah kan? Clear dah. Okey. Okay, terima kasih. Okay.